Alhamdulillah, kita syukur dapat menyambung lagi daripada kitab Syekh Asy-Syarqawi Al-Hudhudi pada kalam syarih rahimahullah wa i'damu yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradati. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Perbincangan bab masih pada bab kudrat. Wal qudratul azaliyatu ibaratun an sifatin yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Sifat kudrat itu sifat yang dengannya mudah dan boleh Tuhan untuk mengadakan setiap mungkin dan meniadakannya. Ala wafqil iradah, berdasarkan dengan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kata Muhasyir rahimahullah, wa i'damuhu, dan mengidamkannya, mengidamkan mungkin. Ay ala sahih, ni dibina di atas hadza mabniyun ala al-qawl sahih, pandangan yang sahih. Apa dia pandangan itu? Min annal qudrata, bahawa sesungguhnya kudrat, kama tata'allaqu bil ijad tata'allaqu bil i'dam. Kudrat itu sebagaimana dia bertakluk dengan mengada, dia juga bertakluk dengan meniadakan. Mengada, ijad itu ikhraju syai' min hayyizil adam ila hayyizil wujud. I'dam pula ikhraju syai' min hayyizil wujud ila hayyizil adam. Mengeluarkan sesuatu daripada tak ada kepada ada panggil ijad. Mengeluarkan sesuatu daripada ada kepada tak ada, makna asalnya ada jadi tak ada, panggil i'dam. Jadi itu pandangan yang sahih mengatakan tak, kudrat ni bertakluk dua-dua belah, ijad dan i'dam, khilafan li imamil haramain. Ini menyalahi bagi pandangan Imamul Haramain rahimahullah ta'ala. Haitsu qala, sekira-kira Imam Haramain dia kata, la tata'allaqu bil i'dami syai'i ba'da wujudihi, bahawa kudrat ini tidak bertakluk dengan meniadakan sesuatu lepas daripada ada. Setelah Allah mengadakannya, lepas tu nak jadi tak ada tu bukan takluk kudrat dah. Apa hujah dia? Ni ilah dia. Li'annahu, dengar mula-mula macam peliklah pandangan ni dah. Macam mana? Seakan mengatakan Tuhan tak mampu mengadakan. Bukan Tuhan tak mampu mengadakan. Dari segi takluk kudrat tu, meniadakan tu, dia masuk dalam kerja kudrat ke? Asal hak ada jadi tak ada tu benda baru yang dibuat kudrat ke tak? Tengok. Sebab itu kalam al-kibar, ulama-ulama ni jangan kita senang-senang nak kata oh ini salah, ini sesat. Tengok dulu, kita faham dulu apa maksud dia. Kata dia, li'annahu in kana 'aradan. Kerana apa? Kerana sesungguhnya kalaulah i'dam itu arad, fa'adamuhu aqiba wujudihi wajibun, maka tak ada selepas daripada ada itu wajib. Tak ada lepas daripada ada itu hukumnya wajib ya. Kenapa? Kerana dia itu li'annahu la yabqa zamanain, kerana arad ini dia tidak kekal pada dua masa. Arad, di sisi satu pandangan mengata al-arad la yabqa zamanain. Arad ni tidak dikekal dua masa. Dia arad datang, lepas tu dia hilang sendiri. Dia nak, makna contoh gini. Kita kata
Hitam yang ada pada rambut kita tu. Hitam yang ada pada saat pertama, bila ada saat pertama, lepas tu tak ada dah dia. Saat kedua tu, hitam lain pula Tuhan buat. Tuhan buat. Sebab arak dia tidak kekal pada dua masa. Dia hanya satu je. Sebab dia arak kan, makhluk kan. Mari, lepas tu dia akan habis. Maka dia tidak akan kekal dua masa. Saat pertama, arak yang lain, saat kedua arak yang lain. Cuma kita tak nampak lah sebab dia tu berlaku secara halus. Tak. Berlaku secara halus. Berlaku pada alam yang besar ni tak nampak lah. Sebab kita hanya nampak, nampak macam super je. Dia nak bila tahu dia guna, tahu lama dah. Lama dah jadi berubah rambut. Kalau contoh jelas ni putih. Putih ada dinding. Putih. Kita tak nampak perubahan dia tu. Tapi bila lama, bertahun-tahun, putih tu jadi pudar, jadi kuning. Maknanya tanpa dia sedar, dia arak, dia tu berubah. Tiap-tiap masa. Maka, kalau fa'adamuhu aqiba wujudihi wajibun. Maka tiadanya arak itu selepas daripada wujudnya. Lepas dia ada, dia tak ada. Itu sifat yang wajib bagi arak. Dia sifat yang zati bagi arak. Kerana al-arad la yabqa zamanain. Liannahu la yabqa zamanain. Bal bimujarradi wujudihi yan'adim. Bahkan dengan semata-mata ada dia, arak tu akan tak ada. Lepas ada, dia akan hilang dia. Ada hilang sikit. Dah mari hak lain tu, waktu Tuhan buat baru semua. Sebab itu tiap-tiap masa ni Allah menzahirkan perbuatan dia. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa, tiap hari itu Allah menzahirkan. Bahkan tiap lahzah. Dalam doa disebut, Nabi sebut, Allahumma la takilna ila anfusina tarfata'in wala aqalla min dhalik. Jangan, ya Allah, jangan serahkan kepada diri kami, urusan kami, walaupun sekelip mata ataupun kurang. Mana setiap lahzah itu sentiasalah mendapat imdad, mendapat kurnia dan juga mendapat curahan daripada perbuatan Tuhan. Tuhan buat. Itu kerja Allah Ta'ala. Nampak? Jadi bila arak semata-mata ada dia akan hilang. Bimujarradi wujudihi yan'adim. Dengan semata-mata ada, hilang. Contohnya macam kita kata ni percikan api. Ada api, hilang lagi. Hilang sendiri. Macam kita nak jelas. Kalau saing lagi jelas. Gerakkan apa nama ni? Elektron akan menghasilkan sekali. Lepas tu dia hilang lah. Hak lain pula mari. Sebab tu nampak cerah. Padahal dia detik-detik yang berbeza. Betul tak? Ada orang fizik. Mudah. Nampak lain tengok. Jauhnya ulama. Imam Haramai fikir. Ulama ahli kalam kita fikir. Sains pun buktikan. Makna benda itu, benda yang makna makul, boleh dipikir akal. Okey. Kemudian thumma tata'allaqul qudratu bi'aradin akhara wa yan'adimu. Kemudian semata Tuhan wujud arak yang pertama hilang. Lepas tu dia nak hak baru tu, saat kedua tu arak lain pula Tuhan cipta. Lepas tu hilang. Saat ketiga arak lain pula cipta. Lepas tu hilang. Kita nampak macam dok utuh. Macam kekal hak sama tapi tidak sama sebenarnya. Subhanallah. Nampak tak? Kita nampak macam sama. Macam kulit kita masa muda dok keduk. Sebenarnya berlaku tak? Setiap saat tu berlaku perubahan. Tapi perubahan yang istilah dia nano kecil sangat. Sampai kita nampak macam dok berubah. Tapi sebenarnya berubah. Itu besar hebatnya kekuasaan Tuhan. Jadi kemudian kudrat itu bertakluk dengan arak yang lain pula. Arak itu pula hilang. Lepas itu takluk pula arak yang seterusnya hilang. Lepas itu begitulah sehingga seterusnya.
wa hakadha 'ala tawali, dan demikianlah secara berterusan, hatta yaqa'a fi dhihni, sehingga jatuh dalam pemikiran, annahu mustamirun baqin, seakan arwah itu berterusan dan kekal. Jadi kita tengok macam sama je putih. Dalam pikiran kita macam tak berubah berputih ni. Walaisa kadzalik, tapi tidak. Buktinya tengok 2-3 tahun ni warna putih sama tak? Tak sama. Tak sama warna putih tu. Dia akan jadi pudar, jadi kuning. Dan mari mana kuning? Mari mana kuning? Fa'adamul a'radi, maka ketiadaan a'rad ni jamak pada a'rad. Amrun min tabi'atiha, itu perkara daripada tabiat dia. Tabiat macam Mu'tazilah bukan. Tabiat ni makna sifat zati dia. Jangan kait pula, kena pandang kait pula. Kait kata jadi tabi'iyun, tak, bukan. Nak kata daripada tabiat ni makna itu sifat zati yang Tuhan cipta. Tabiat dia dah. Makna dia itu memang arah itu sifat zati dia akan tak ada. Bila ada, dia akan tak ada. La yabqa zamanain. Maka fayakunu wajiban. Maka al-adam bagi arah tu hukumnya wajib lah. Fayakunu wajiban. Wal qudratu la tata'allaku bil wajibi. Dan kudrat tak takluk dengan benda wajib. Apa dah? Gitu rupanya kalau Imam Haramain. Jadi benda wajib tak, kudrat bertakluk tak bertakluk dengan benda wajib. Faham tak? Jelas. Okey. Nampak tak? Hampa kata-kata baru tak senang kata-kata. Pakai Imam Haramain tak tahu. Tengok dulu. Tengok jauh dia tengok tu. Dia tengok dari segi aspek bahawa Adam bagi arah itu sifat yang zati bagi arah. Maka dengan semata ada dia akan tak ada sendiri. Bila tak ada sendiri dan dia itu sifat wajib, maka tak bertakluklah kudrat pada meniadakan. Tak takluk benda pada meniadakan sebab dia memang akan tak ada sendiri. Gitu. Nampak macam kuat dia tak? Kuat dia nampak macam kuat dia pula. Tengok dia akan jawab pula lagi. Okey, itu kalau arad. Wa in kana jawharan fadawamuhu bidawamil a'rad. Tadi kalau arad ni la yabqa zamanain. Okey. Dah kalau jirim? Jawapannya, kalau sesuatu itu jirim, maka berkekalan jirim itu dengan berkekalan a'rad. Berkekalan arad dia. Kalau arad dia kekal, baru jirim itu kekal. Ai masyrutun bidawamillahi ta'ala lahu, iaitu disyaratkan dengan mengekal oleh Allah baginya. Ni ahli sunnah ni. Jadi maknanya biimdad. Okey, betul. Masyrutun biimdadillahi ta'ala. Imdadillahi ta'ala lahu. Nak salah baca. Disyaratkan dengan imdad. Imdad ni Tuhan memberi, Tuhan menganugerah, Tuhan mengkurnia. Tuhan tak diimdad. Istilah ni kalau ikutnya istilah tasawuf pun kena gak lah. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Dia kalau tasawuf ahli sunnah ni dengan akidah ahli sunnah ni dia memang masuk. Dia memang masuk jeliga molek. Kita pegang akidah Asy'ariyah Maturidi, faham akidah betul-betul, kita baca tasawuf sunni yang ditulis oleh imam-imam ahli sunnah, Imam Syazili ke Imam Abu Hasan Imam Ibn Athaillah Sakandari, Abu Hasan Syazili, baca kitab-kitab mereka tu, Imam Ghazali, nampak akan masuk je. Akan seakan-akan dia itu natijah dan buah daripada akidah dipasak oleh ahli sunnah wal jamaah. Dia tak akan jadi celaru. Okey. Jadi disyaratkan dengan dia itu dikurniakan oleh Tuhan Allah. Imdad Allah Ta'ala baginya bil a'radi, dengan ada arad.
wa ta'aqubiha alaih, dan bersilih berganti di atasnya. Ta'aqubiha makna berganti-ganti yang di atasnya. Jadi syarat nak jadi kekal tu kan ni, Tuhan wi somo, Tuhan wi arok. Jadi kekal. Nampak tak? Macam kita. Tuhan beri kita bernafas, sedut tarik, sedut nafas, tarik nafas, sedut nafas, tarik nafas. Tuhan wi somo. Masa kita ada gini, somo. Sampai dah habis. Fa idza aradallahu ta'ala adamahu, bila Tuhan ingin meniadakan, amsaka anhu hadhil a'rada, maka Tuhan pegang daripadanya a'rad ini, Tuhan tahan. Bila Tuhan nak takdirkan tempoh habis, tempoh musnah atau tempoh fana ke mati ke, imdad ni Tuhan sekat. Tuhan tak beri dah. Jadi tak ada lah. Fayan'adimu liwaqtihi, maka akan jadi tiada ketika itu, liwaqtihi, ketika itu. Fayan'adimu liwaqtihi, akan jadi tiada ketika itu juga, wujuban, secara wajib, pasti. Dah Tuhan sekat imdad habis. Wal qudratu la tata'allaku bil wajibi. Bila begitu, fayan'adimu liwaqtihi wujuban, in'idam tu hukumnya wajib. Bila dengan sebab sekatnya arak, maka akan jadi jisim atau jauhar tu akan jadi adam juga, ma'dum juga. Wajiblah sebab Tuhan sekat. Maka qudratu la tata'allaku bil wajibi, maka kudrat tak bertakluk dengan wajib. Itu je Imam Haramain. Okay. Dia buat mari pula misal, takut payah nak faham kan. Sebab ni benda akliyah ni kan. Wa nadhiru dhalika, bandingan demikian itu, khaytul fatilah, sumbur. Khay itu makna benang bagi fatilah. Fatilah sumbur ni, pelita. Fatilah tu panggil apa ni? Dia punya itulah, panggil sumbur. Sumbu tak? Sumbu, S-U-M-B-U. Sumbu. Tahu tak? Sebenarnya sumbu. Ceh sumbu. Ceh tu bahasa Terengganu. Menyalakan sumbu. Sumbu. Fatilah ni sumbu tu lah. Khay itu benang sumbu tu. Ma'az zait. Zaitun. Minyak lah. Minyak kan kita pelita tu kan sumbu dia. Nampak tak? Ada sumbu dia. Ni fatilah ni. Fatilah. Jadi benang ni dia akan tak. Lepas tu dah ni ada minyak dia kan? Ada minyak dia. Ma'az zait. Fal jauharu bimanzilatil khayt. Maka jauhar itu umpama khayt tadi, benang yang mana sumbu dia tu masuk dalam minyak. Wal a'radu bimanzilatiz zait. Dan a'rad itu seumpama minyak tadi. Umpama minyak dalam pelita. Fa idza faragha, apabila hilang, bila selesai hilang makna habis, bila habis, tafa'atil fatilah, maka akan padam sendiri sumbu. Tafa'atil fatilah, akan padamnya sumbu tu. Bila habis minyak tak padam dia ya. Adakah itu perbuatan lain? Tak. Dengan semata-mata habisnya minyak, dengan semata-mata habisnya minyak akan padam sendiri api. Bukan benda lain lah tu. Jadi a'raq tu seumpama imdad yang Tuhan bagi. Imdad yang Tuhan bagi. Bila imdad Tuhan bagi, habis imdad tu, habis sendiri. Kalau lampu, kalau minyak cahaya tu akan habis
sendiri. Okay. Wala tahtaju, dan tidak berhajatlah dia ila an yutfi'aha ahadun, kepada memadamkannya oleh seseorang. Habis diri ya, tak perlu orang tiup pun. Tak perlu orang tiup pun, akan habis diri. Wa hadza, okey, nampak jelas. Itu bandingannya macam mana kata Imam Haramain bahawa kudrat ini dia bertakluk belah ijaz saja. Belah idam tak bertakluk. Ada aspek sufiyah ataupun aspek kita panggil rohaniyah di situ sebenarnya. Tapi tak apalah, waktu bukan wa hadza laisa mahalluhu lah. Okey. Sesat tu. Wa hadza fi adamina at-tari'i. Ini pada adam kita yang mendatang. Adam tari'. Adam tari' ni adam yang mendatang. Maknanya kita ada dulu. Ada kat kita tak ada tu lah. Nampak tak? Kan kita ni wujud kan, didahului oleh Adam. Ni Adam sabiq dipanggil. Kemudian ni kita ditiadakan nanti sebab kita tak kekal, dipanggil Adam lahir ataupun tariq mendatang. Wa hadza fi adamin at-tariq. Okey, kalau orang tanya, dah Adam sabiq, ada hak sebelum tu, kudrat bertakluk tak? Amma adamuna fi ma la yazal qabla wujudina. Adapun Adam kita pada tempoh fi ma la yazal, pada tempoh masa dah ada manusia, ada makhluk dah. Fi ma la yazal ni makna pada masa selepas azali. Fi ma la yazal merujuk kepada masa selepas azali. Ma la yazal ni masa selepas azali, makna masa Tuhan dalam ketentuan dia, Tuhan nak cipta makhluk dalam ruang masa tu. Maka tapi kita ada bila? Kita lahir pada 84, 90 contohnya, ataupun 89, 94. Tu masa kita ada. Tapi sebelum tu, itu masa tempoh yang fima la yazal tu. Okey. Sebelum kita ada sungguh, pada tempoh masa fima la yazal qabla wujudina, fatata'allaku bihil kudratu, maka bertakluk juga kudrat dengannya. Bimakna annahu fi qabdatiha, dengan makna bahawa tak ada kita itu dalam qabdah Tuhan, dalam genggaman kudrat Tuhan. Makna kita lahir tahun berapa? Katalah 1990. Tahun 1990. Sebelum 1990 tu, tempoh sepanjang-panjang sebelum tu, kita berada dalam Adam kita tu. Ketiadaan kita dalam genggaman Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan. Insya'at abqathu, kalau Tuhan nak, Tuhan akan kekalkan, tak ada. Mustamirron, berterusan. Wa insya'at qata'athu, kalau nak, kudrat akan putuskan tak ada itu. Biwujudina, dengan ada. Jadi masa tak ada Adam kita tu, Adam, kalau Tuhan nak kekal Adam, tak ada lah kita. Kalau Tuhan nak ada, Tuhan akan putuskan Adam, maka kita pun jadi wujud. Qata'athu biwujudina wa kadza wujuduna al-mustamirru. Begitu juga wujud kita yang berterusan ini, ba'da wujudina, selepas kita ada. Kita ada dah, ada kita yang berterusan ni. Insya'at abqathu, kalau nak Tuhan akan kekalkan, ada. Wa insya'at abdalathu, kalau Tuhan nak, Tuhan akan gantinya di adamin, dengan tak ada pula. Kita ada, Tuhan nak jadi tak ada, habis putus. Okey, nampak? Jadi bertakluk juga kudrat dengan Adam kita fima la yazal. Wa amma adamuna fil azali. Soalan pula dah, Adam kita masa azali mana pula? Adam kita masa azali,
Masa azali ketika belum ada makhluk. Ketika hanya ada Allah Ta'ala semata-mata. Wa amma adamuna fil azali fahuwa wajibun la tata'allaku bihil kudratu. Itu wajib, tak bertakluk kudrat. Makna tak ada kita ketika azali itu hukumnya apa? Wajib. Bila wajib, kudrat tak bertakluk lah. Dah apa kesannya? Kau orang tanya, boleh tak Tuhan nak ciptakan kita ni jadi coding macam dia? Boleh tak Tuhan nak ciptakan kita jadi coding macam dia? Ataupun cipta kita pada masa azali? Jawapannya, kudrat tak bertakluk. Sebab ada kita pada azali itu mustahil. Adam kita pada azali itu wajib. Kudrat tidak bertakluk dengan mustahil dan juga wajib. Nampak? Pernah fikir? Tak pernah. Tuan Syekh tolong fikir untuk kita. Tak pernah kita fikir-fikir pun. Sama kot macam lambar capau. Banyak kali dah tengok Ustaz Rozaini duduk gitu. Tak ada orang yang mikir-mikir pelik-pelik ada. Siapa anak dok bawa ridak anak? Ustaz Fakudin yang dia. Anak bawa tu. Anak fikir pula, anak apa yang sujud atas lambar capau ke mana? Dia main mikir pula tu. Berat semua lah. Benda kok isu, tak ada isu jadikan isu. Jadi susah habis. Kita tak payah cara lah. Kita baca Syafawi kita dah. So pening kan. Benda tu tak pening pun. Okey. Macam-macam topik lah. Macam-macam dah. Ulama A, ulama B. Aduh. Mana cerita? Jadi mari kita mikir pula. Macam dulu sejadah. Kadang semayang. Lepas tu bila orang kata ada salik. Lepas tu ada muka khinzir lah ni lah. Jadi kita mari tengok. Betul tak? Ada niat pun. Okey. Habis. Dia kata fahuwa wajibun la tata'allaku bihil kudratu. Maka dia itu wajib. Bila wajib tidak bertakluk dengannya oleh kudrat. Kalau wa illa, jika tidak, kalau kita kata wa illam nakun kadzalika bi an tata'allaqa al qudratu bil wajibi lazima qidamuna. Kalau tidak maka lazim coding kita juga. Kalau kudrat bertakluk juga dengan Adam kita fil azal, maka coding jugalah kita. Makna Tuhan bolehlah juga nak buat kita ada bersamanya ketika azali. Wa huwa muhalun, itu mustahil. Wa kalamu imamil haramain, dan bermula kalam imam haramain al-madhkuru yang disebut mabniyun. Mazkuru sifat bagi kalam mabniyun ala dha'ifin, dibina atas qaul dha'if. Qaul dha'if yang mengatakan wa huwa annal 'arada la yabqa zamanain, bahawa arak tidak kekal dua masa. Jadi orang kata arak tak kekal dua masa tu pandangan dhaif. Warajihu khilafuhu, tapi yang rajihnya khilaf. Tapi hak masyhurnya gitulah tak. Kan? Arak yang kekal zamanain tak. Tok guru banyak kata la yabqa zamanain tak. Ya sudah. Mana? Makulah. Ke mana? Sahibu Mangkulat. Tok guru kata gitulah tak? Banyak kata arak la yabqa zamanain tak? Kedok. Dia kata doa kok. Arak la yabqa zamanain itu doa. Makna dia yabqa zamanain. Tu sahih. Banyak kok yang kata arak. Dan kadang-kadang pun kita pun sebut al-arak la yabqa zamanain. Jadi pandangan yang sahihnya sebaliknya. Okey. Warajihu khilafu li'annahu wa in kana mansuban li sebab itulah. Kenapa Elah dia kata al-arak la yabqa zamanain ni sama daripada sebahagian kitab ataupun untuk Tok Guru dia kata gitu.
Li'annahu wa in kana mansuban lil Asy'ari. Kerana sesungguhnya walaupun pandangan yang mengatakan al-arad la yabqa zamanai itu dinisbahkan pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi itu pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi walaupun begitu kata Syekh kita, lakin ankarahu alaihi kathirun minal mutakallimin. Tapi diingkari di atasnya oleh kebanyakan daripada ulama ahli kalam. Okey. Diingkari oleh kebanyakan ulama ahli kalam. Wa qalu, kata mereka, inna di'a mithlihi fil a'radil qarrati mukabiratun fil mahsusi. Kata ahli kalam, sesungguhnya inna di'a, dakwaan, mithlihi, dakwaan seumpamanya, mithlihi ay fi kaunil a'rad la yabqa zamanai fil a'radil qarrati, pada a'rad yang qarrah, yang tetap. A'rad qarrah ni yang menetap, yang ada pada sesuatu. Mukabiratun fil mahsus, itu semata-mata mukabirah. Mukabirah ni penafian, kita panggil apa? Mukabarah ni mukabarah yukabiru mukabaratan. Mukabaratun fil mahsus. Mukabarah ni makna mana? Kata mana istilah dia? Mukabarah. Macam takabur, makna kalau nak kata takabur tu tunjuk makna orang kata benda pun hidup. Dia menolak benda yang jelas. Panggil apa? Ego, ada? Ego, mukabarah ego. Ego atau nak kata benda istilah dia. Benda kerah. Kerah ke? Boleh? Bahasa Terengganu kerah ke? Bahasa standard kita nak kata apa ni? Ada orang boleh bantu dengan membantah. Membantah ditulis itu. Mengingkari ya. Ingkar mukabaratun fil mahsus, mengingkari pada perkara yang mahsus, benda yang musyahad, benda yang dapat dilihat. Mukabarah. Makna kita kata benda ni menentang benda yang dapat dilihat dengan mahsus, dapat dilihat dengan panca indera. Contohlah dia kata, macam ni putih dok kekal dua masa. Macam mana kita tengok putih-putih ni kan? Putih-putih ni. Jadi mahsus kita menyatakan bahawa arak yang qarrah ada pada satu benda, dia boleh kekal dua masa. Okey. Tapi kita tengok, kalau kita tengok perhati, pandangan Imam Asy'ari ni lagi jauh ke depan. Pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari ni lagi jauh ke depan. Betul lah, mahsusnya gitu. Mahsusnya gitu, tapi hakikatnya sains sekarang mengatakan betul. Dia berubah, tapi perubahan yang sangat sedikit, seakan-akan kita nampak macam tak berubah. Jadi makna pandangan yang kata arad la yaqul zaman itu kuat juga. Adalah lahu wajhatun nazar. Ulama ahli kalam tengok pada contoh macam kita dah. Sifat ilmu yang ada pada diri kita berubah tak? Berubah. Dari segi banyak turunnya, sikit banyaknya, lama-lama dah ingat. Nauzubillah, tak jadi dah ingat. Tapi dah nampak ah. Sifat kulit, warna kulit kita, warna rambut kita berubah tak? Berubah. Kita dah nampak. Jadi a'rad yang qarrah pun, kalau kita tengok pada apa pencapaian sains sekarang, menunjukkan bahawa macam dekat dengan pandangan Abu Hasan Asy'ari pula. Okay. Dan itu lebih menunjukkan kepada kebesaran dan keagungan kudrat Tuhan. Sebab pada tiap-tiap masa tu, makhluk tak akan terlepas daripada kudrat Allah. Tidak akan terlepas daripada imdadat Allah Ta'ala. Tiap-tiap lahzah. Jadi dia kekal pada saat yang kedua bukan kerana saat pertama yang dah ada. Bahkan tiap-tiap saat, tiap-tiap lahzah itu dijadikan dan mendapat imdad yang sentiasa baru sama Allah. Jadi
Ulama tengok tu ni kata belajar akidah biar boleh sampai kepada menghayati makna ketuhanan dengan maksud kenal Allah Taala. Oh maknanya hebatnya Allah Taala buat alam ni. Hebatnya Allah Taala cipta kita ni. Tiap-tiap masa tak terlepas gitu. Nampak? Okey, habis. Walhasilu. Walhasil khulasahnya anna kaunal aradi, bahawa keadaan arak itu la yabqa zamanaini, tidak kekal dua masa itu, qaulul asy'ari, pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi rasa sedap hari. Nampak tak? Dia imam kan. Wal jumhuru qaulul asy'ari wal jumhuri tak? Gitu. Qaulul asy'ari wa jumhur. Pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari dan jumhur. Tengok pandang jumhur pula. Wa bana alaihi Imamul Haramain ma dzukira, dan dibina atas pandangan ini oleh Imam Haramain pendapat dia bahawa kudrat itu bertakluk dengan ijaz. Wal mu'tamadu, dan pandangan mu'tamadnya annahu yabqa zamanaini, bahawa arak itu kekal dua masa. Wa alaihi, maka di atas pandangan inilah fatata'allaku al-qudratu bil adami ba'dal wujud, maka bertakluk kudrat dengan tiada selepas daripada ada. Wa kadza bi adamil mumkinatil lati, demikianlah juga bertakluk kudrat dengan ketiadaan mumkinat allati alimallahu annaha la tujadu, yang mana Tuhan tahu dah, Tuhan telah mengetahui bahawa mumkinat itu takkan ada. Ka imani Abi Jahlin, seperti Imam Abu Jahal. Nazaran li dhatihi, kerana melihat kepada diri perkara itu sendiri. Jadi atas itu juga perkara mungkin, tapi yang Tuhan tahu bahawa memang takkan ada. Benda itu pada dirinya mungkin, tapi Tuhan tahu memang takkan jadi. Seperti contoh Imam Abu Jahal. Mungkin pada diri iman itu, tapi dia itu mustahil kerana Tuhan tahu memang takkan berlaku. Kudrat bertakluk kok? Bertakluk. Melihat kepada zat perkara itu sebagai benda mungkin. Bukan lihat kepada perkara yang arid, perkara yang mendatang. Okay? Fajumlatu, maka jumlatu ma tata'allaku, perkara yang bertakluk dengannya al-qudratu, wifaqan wa khilafan, secara wifaqan, bertepatan atau menyalahi. Maknanya sama ada kudrat itu bertakluk tapi dia bertakluk tak buat ke. Wifaqan wa khilafan, berapa? Khamsatu khabar fa jumlatu. Khamsatu asya, 5 perkara. Benda 5 perkara. Saya bilang. Adam ba'dal wujud. Sebut. Adam ba'da wujud lagi. Tiada. Mungkin yang tiada. Nak kata mana? Mumkinat. Mumkinun. Alimallah. Adamu. Wujudihi. Lagi? Benda lagi? Wujud ba'da Adam. Lagi? Apa dia? Betul tak tu? Mumkinun alimallahu ta'ala adamu wujudihi.
Lepas tu mungkinun alimallahu wujuduhu. Tak? Ada mungkinun alimallahu wujuduhu. Lepas tu adam al-mumkin fima la yazal. Boleh tak? Maka jumlahnya 5, betul tak tu? Habis. Ada tanda tak? Ada. Kau sedang tanda mana tu? Ada tanda mana? Tak 5 tak? Tak tanda lagi, ingat tanda tak? Garis kat atas tu. Okey. Ala wafqil iradah, mengikut sesuai dengan iradat Tuhan. Boleh saya sikit ya. Fihi hazfu mudhafin. Pada ayat ibarat itu ada hazaf mudhaf. Mana dia? Ay ala wafqi ta'alluqil iradah, mengikut ta'alluq iradah. Berbetulan dengan ta'alluq iradah. Berbetulan dengan iradah mana? Berbetulan dengan ta'alluq iradah. Jadi mudhaf yang dihazaf ialah ta'alluq. Wa huwa li bayanil waqi'. Wa huwa li bayanil waqi'. Mana? Qauluhu ala wafqil iradah. Wa huwa qauluhu ala wafqil iradah tu qaidun li bayanil waqi'. Qaid untuk menerangkan waqi', hakikatnya kau ni. Kudrat memang buat, hakikatnya mengikut iradat. Jadi qaid diletak juga mengikut iradat tu, qaid untuk menerangkan waqi'. Idh la tata'allaqul qudratuhu ta'ala bi syai'in ala ghairi wafqil iradah, kerana tidak bertakluk kudrat Tuhan dengan sesuatu pun di atas selain kehendak iradat. Kudrat Tuhan tak bertakluk pun dengan benda bukan kehendak iradat. Kenapa? Li'annahu ikrah, kerana ketika itu orang panggil ikrah, paksaan. Terjadi sesuatu tidak dengan kehendak Tuhan, bukan dengan Tuhan nak, maka orang panggil terjadi dengan paksaan atau bukan dengan kerelaan, ikrah. Ya ta'ala Allahu anhu, ni jumlah tanzihiyah, maha suci maha tinggi Tuhan daripadanya. Dah kalau gitu benda itu bayang waqi', kenapa datang juga qaid itu? Wa innama atabihi, hanya saja mendatangkan musannif dengan kalam qauluhu ala wafqil iradah tu lil isyarati ila anna fi'lahu, ialah nak mengisyaratkan bahawa perbuatan anna fi'lahu ta'ala lil kainati, perbuatan Tuhan bagi sekalian kainat, innama huwa bi tariqil ikhtiyari, hanya saja dengan cara ikhtiar, Tuhan memilih. La bi tariqil luzum, bukan dengan cara luzum, dengan cara jadi sendiri. Bukan cara jadi sendiri. Luzumnya secara bersendiri. Makna Tuhan diletak qaid itu nak mengatakan perkara itu terjadi dengan ikhtiar, pilihan Tuhan, bukan jadi sendiri. Ka fi'lil illah, seperti mana berlakunya perbuatan illah, dengan secara illah tak? Ka fi'lil illah. Wa tabi'ah, ataupun secara tabiat, berlaku perkara ni dengan illah maklum. Ada Tuhan sendirilah ada alam. Bila berlaku makan dengan tabiat makanan itulah akan mengenyangkan. Alladhi yaqulu bihil falasifatu, yang berkata dengannya oleh golongan falsafah, wa tabai'iyun, dan golongan ahli tabiat. Itu sebab disebut juga tu innama atabihi lil isyarati ila wa ila. Ini atas pada lil isyarati ila tu. Mendatangkan musannif juga dengan kalamnya itu qauluhu ala wafqil iradah, isyarah ila anna ta'alluqal qudrati, bahawa ta'alluq kudrat itu tabi'un li ta'alluqil iradah, dia mengikut kepada ta'alluq iradah. At-tanjizi, ta'alluq kudrat mengikut pada ta'alluq iradah yang tanjizi.
Kama anna ta'alluqal iradati tabi'un li ta'alluqil ilmi. Sebagaimana ta'alluq iradah itu mengikut kepada ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu ni dengan makna apa? Ai at-tasawwuri. Ilmu dengan maksud ilmu tasawwuri. Ilmu tasawwuri dengan maksud apa? Makna tasawwur. Usul surati syai' dah. Itu fi zihni lah tu. Waktu tasawwur yang makhluk tasawwur ni makna idraku mufradin tasawwurun ulim. Betul tak? Idraku mufrad. Orang panggil tasawwur. Panggil tasawwur. Ai mengikut kepada ilmu, iaitu tasawwur. Amal ilmu tasdiqi, adapun ilmu tasdiqi, ilmu maknanya maklumat yang bentuk tasdiqi, fala yakunu illa ba'da wuqu'il fi'li, kecuali setelah berlaku perbuatan tu. Jadi mengikut pada ilmu Tuhan, ilmu dalam bentuk tasawur. Nisbah kita ni yang kata ilmu Tuhan tasawuri tasdiki. Ni dalam bab ilmu biasanya ulama akan sebut. Adakah ilmu Tuhan tu boleh kita nisbahkan sebagai tasawuri tasdiki? Nampak? Jadi sini ni pada nisbah nak faham macam mana berlaku nisbah pada makhluk itu. Tuhan tahu. Sebelum berlaku, maka hak tu nisbah pada ilmu macam ilmu tasawuri lah. Kalau sebab ilmu tasdiki ni makna idrak nisbah. Tak, tasdiki makna kita kata nazalal matar, turun hujan. Turun hujan. Okay. Nuzulul matar itu hujan tu turun dengan maksud kita menisbahkan hujan bahawa dia turun pada waktu giang, pada tempat giang. Maka itu tasdik lah. Betul tak turun? Sama ada betul turun hujan atau tidak turun hujan. Itu tasdiki. Maka nak berlakunya tasdiki itu hanya setelah berlaku. Bila berlaku turun semua, barulah sah bila kata hujan turun. Tak berlaku lagi, tidak. Jadi hak dalam ilmu Tuhan tu guna. Hak ni kata yang dimaksudkan di sini ta'alluq ilmu ai tasawuri. Hak tasawuri itulah. Sebab hak tasdiki nak kata sungguh ke tidak sungguh tu mesti berlaku dulu. Mesti hujan tu turun dulu baru kata ilmu bentuk tasdiki. Yalah. Maka fata'alluqul iradatika. Tengok ni contoh. Fata'alluqu iradatika bil qiyami. Maka ta'alluq kehendak kamu dengan berdiri. Ni ambil contoh. Kita nak berdiri tu far'un an ta'alluqil ilmi at-tasawwuri bihi. Itu satu furu' cabang daripada ta'alluq ilmu yang tasawwuri dengannya dengan qiyam. Kita nak berdiri. Maknanya kita sebelum kita berdiri betul tu, apa kita telah ada pada diri kita ilmu tentang apa itu berdiri. Kita berdiri. Jadi hak ada dah pada ilmu kita tu mengitak ilmu tasawuri. Tapi sungguh tak berdiri. Sungguh tak berdiri, kena diri dulu lah. Hanya berlaku lepas berlaku perbuatan fi'il itu. Idh la yuradu illa ma yutasawwaru, kerana tidak dikehendaki kecuali apa yang yutasawwaru, yang digambarkan. Wa amma tasdiqu, adapun tasdiq itu tasdiqu bi wuku'ihi, dengan berlakunya, fala yakunu illa ba'da wujudihi alladhi huwa atharul qudrah allati hiya far'ul iradah. Maka tidak akan berlaku kecuali selepas adanya dia, yang mana dia itu kesan daripada kudrat, yang mana kudrat itu ialah furu' cabang daripada iradah, allati hiya far'ul ilmi, yang mana iradah itu cabang daripada ilmu, yakni ilmu tasawuri. Fal ilmu tasdiqi, maka ilmu tasdiqi mutaakhirun anil iradah, dia itu kemudian, dia mari kediang daripada iradah. Kemudian daripada iradah, makna iradah dulu baru dia. Wattaqaddum
wal mutaqaddimu 'alaiha, wal mutaqaddimu ay wal ilmu al mutaqaddimu 'alaiha 'alal iradah. Wal mutaqaddimu ay wal ilmu al mutaqaddimu 'alaiha 'alal iradah, dan yang mendahului pada iradah tu innama huwa tasawwuri, ialah ilmu tasawwuri. Ilmu bentuk tasawwuri. Nampak tak? Nampak pula ada ilmu tasdik. Itulah dalam mantik tu. Macam mana di sini? Dalam berlakunya kaitan antara kudrat iradah dengan ilmu. Ilmu tasdiki hanya dia berlaku lepas pada iradat. Ilmu tasawuri itu berlaku sebelum iradat. Nampak? Ilmu dak, ni nisbah makhluk ini. Nisbah makhluk. Ini nisbah makhluk. Fala yusammu ilmullah tasawwuran wala tasdiqan. Jadi betul lah. Tapi kita tak boleh nak kata tasdik situ. Sebab nisbah berlaku itu benda yang berlaku masa. Semua dalam ketentuan Tuhan berlaku. Jadi Tuhan tak terikat dengan masa, tak terikat dengan sifat dia tu, tak terikat. Ilmu, sebab itu dalam masalah sifat ilmu, dia ulama buat tambih pada masalah tu. Bukan nazari, bukan daruri dah. Laisa nazariyan wala daruriyan. Okay. Jadi soalan tu, adakah boleh dikata ilmu Tuhan tasawuri dan tasdiki? Tasawuri, tasdiki. Ulama sebutnya nazari dan juga daruri kan. Tasdiki ada tak? Ada tak? Tak pasti. Tapi perbincangan ni macam nisbah iradat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala juga ni. Ilmu Allah Ta'ala juga ni. Jadi ada sebut apa? Tu sebut dah. Sebut dah. Dah betul dah nak apa? Sebut dah. Okey, kita bacalah soalan dia kan. Wa'lam, ketahui kamu anna dzalika tartiba innama huwa bihasabi ta'aqquli faqat. Hanya berdasarkan ta'akkulan sahaja, penakkulan dan pesusunan akal sahaja. Wa amma fi nafsil amri, adapun pada hakikat sebenar, fala tartiba baina sifatihi ta'ala, tidak ada susunan, tak ada dulu kediam pada sifat Tuhan. Wala baina ta'alluqatiha, dan tidak ada dulu kediam antara ta'alluq tu, tak ada dahulu, tak ada kediam. Wa annal murada bitasawwuri, dan maksud tasawur dan tasdiki bin nisbati li ilmihi ta'ala, nisbah bagi ilmu Tuhan, ma yushbihu, tu ni, apa yang serupa dengan tasawuri wa tasdiki bin nisbati li ilmil hawadith, nisbah kepada ilmu makhluk. Min haitsu, nak tengok daripada mana? Min haitsu ta'alluqul awwali bil mufrad, dengan dari segi bertakluknya yang pertama, al awal kepada tasawur. Bertakluknya yang pertama, makna ilmu tasawuri itu bil mufrad. Idraku mufradin, idrak mufrad. Wasani bi wuqu'in nisbah, yang kedua bertakluk dengan berlakunya nisbah. Walaisal muradu bihima haqiqatahuma, bukan maksud keduanya hakikat kedua-duanya, tasawur dan tasdiki. Al-muta'arafata indana, yang kita ma'ruf di sisi kita, di sisi ilmu mantik.
liqtidaihima, kerana memberi faham kedua-duanya, husula ma lam yakun hasilan, hasil apa yang tidak hasil sebelum tu. Maknanya sebelum tu tak ada lagi tasdik, masa tasawur, pas ada tasawur, tasdik mari kediam sebab berlaku. Kalau kita kata ilmu Tuhan gitu juga. Wa ilmuhu ta'ala munazzahun, dan ilmu Allah Ta'ala maha suci anzalika. Alhamdulillah. Disebut dah dia. Okey. Disebut dah situ. Jadi sekadar nak faham bahawa macam mana susunan ta'akulan benda itu, tertib itu pada makhluk memang tak mustahil, sebab makhluk ni buat ada tertibnya. Ada pun pada Allah Ta'ala kita tak boleh nak kata sama. Nampak? Ini juga benda yang kita kena, bila nak terang ke orang tu, bila nak terang, nak mengajar, utamanya buat masalah ni, jangan mengajar macam kita serupakan sifat Tuhan macam sifat makhluk tu. Sifat Tuhan tu macam sifat makhluk tu. Tak ada berlapik-lapik dah. Tak ada berlapik-lapik dah. Jadi itu salah faham pada pemahaman dan pengajaran sifat 20 antara itulah. Okey. Jadi Syekh dah sebut dah, jazakallahu khairul jazaa. Sekadar tu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.